Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Teknologis Dr. Muhammad Shaladin bin Moda, Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial untuk memperkenalkan penerima ijazah kehormat Doktor Ekonomi. Muhammad Azlan Hashim. Muhammad Azlan Hashim dilahirkan pada 7 Februari 1957 di Canberra, Australia. Beliau merupakan anak sulung kepada 3 beradik kepada pasangan Datuk Hashim bin Sultan dan Datin Khatijah binti Muhammad Nur. Muhammad Azlan mendapat pendidikan awal di United Kingdom, Washington DC dan Yangon sebelum meneruskan pengajaran beliau di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Star Ipoh dan kemudiannya ke Telos College, Kuala Lumpur. Muhammad Azlan juga merupakan graduan Monash University Melbourne, Australia dalam bidang ekonomi, pengkhususan dalam ekonomi dan perakaunan pada tahun 1978. Muhammad Azlan adalah mantan pengurusi Lembaga Pengarah UMNT yang ketiga yang dilantik dari 1 April 2016 sehingga 30 September 2018. Beliau banyak menyumbang kepakaran dalam membangunkan UMT sebagai sebuah gedung ilmu yang cemerlang di peringkat nasional dan antarabangsa. Di bawah kepimpinan beliau, UMT telah mencapai pelbagai kejayaan yang sangat-sangat signifikan dan mencipta nilai tersendiri. Impian beliau agar UMT kekal fokus dan terkenal dalam bidang marine, di mana pensyarah perlu digalakkan untuk mengikuti program sangkutan industri dengan industri berkaitan marine. Memandangkan UMT juga mempunyai kekuatan dan fasiliti penyelidikan bertaraf antarabangsa seperti stesen penyelidikan bidung dan stesen cagar hutang. Beliau amat berharap agar UMT dapat memperkasakan bidang tujuan UMT tersebut. Beliau juga berhasrat agar UMT dapat memberi peluang kepada pelajar meneroka persekitaran yang berbeza melalui aktiviti pertukaran pelajar khususnya dalam bidang tujuan UMT. Muhammad Azlan telah banyak menabur baktinya dalam sektor awam dan korporat di Malaysia. Beliau juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bumiputera Merchant Bankers Berhad, Pengarah Urusan Amanah Kapital Malaysia Berhad dan Pengurusi Eksekutif The Kuala Lumpur Stock Exchange Bursa Malaysia Berhad Group. Beliau juga menerajui beberapa entiti seperti Telekom Malaysia Berhad, DNO Green Technologies Berhad dan IHH Healthcare Berhad serta beberapa entiti lain lagi. Beliau juga pernah dilantik sebagai ahli Majlis Amanah Rakyat MARA dari tahun 1996 sehingga tahun 2000. Beliau juga memegang pelbagai jawatan pengarah directorship sebagai ahli lembaga pengarah dan juga sebagai pengerusi panel penasihat dan panel pelaburan di pelbagai entiti sejak 1996. Lantikan terdahulu beliau melibatkan pelbagai sektor di dalam dan luar negara, termasuk entiti pengurusan dana Prima Equity UK dan Dana Genesis Malaysia Maju UK. Beliau juga dilantik sebagai pengerusi entiti perkhidmatan hospital dan klinik kesihatan Pantai Holdings Berhad, Parkway Pantai Limited Singapura dan Acibadem Turki, Syarikat Pembuatan Automotif Proton Holdings Berhad, Lotus Group International Limited UK, Syarikat Pembangunan Hartanah Asiana Properties Limited UK dan Syarikat Infrastruktur Lebuh Raya Sirk Holdings Berhad, Sirk Highway Malaysia. Beliau juga telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah Khazanah Nasional berkuat kuasa 1 April 2020. Selain itu, beliau juga adalah ahli Lembaga Pengarah dan pengurusi panel pelaporan kumpulan wang simpanan pekerja EPF. Sumbangan Muhammad Azlan kepada negara telah diperkenankan melalui penganugerahan beberapa darjah kehormat, iaitu darjah Setia Pangkuan Negeri di SPN Pulau Pinang pada 11 Julai 1998 dan darjah Kebesaran Panglima Seri Mahkota PSM yang telah dianugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
pada 13 November 2021 dengan membawa gelaran Tan Sri. Muhammad Azlan bin Hashim memiliki reputasi sebagai seorang tokoh korporat yang sangat-sangat berjaya. Demi menyanjung dan menghargai sumbangan beliau, terutama kepada UMT, dengan penuh takzimnya, Universiti Malaysia Terengganu amat berbesar hati untuk mengurniakan ijazah kehormat Doktor Ekonomi kepada Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan Hashim. Yang Berbahagia Tan Sri Pro Chancellor, saya dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri untuk menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Ekonomi kepada Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan bin Hashim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan Hashim untuk menyampaikan ucapan balas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Syamsuddin bin Osman, Pro Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan yang berbahagia Puan Sri Suslita binti Abdul Majid. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Syamsul Azhar bin Abbas, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Terengganu, dan yang berbahagia Puan Sri Sharifah Salwa binti Syed Kamaluddin. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan bin Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan Tok Puan Nurisah binti Abdul Rahman. Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti dan pasangan, Timbalan-timbalan Naib Chancellor UMT, Div-Div Jemputan, Pegawai-pegawai utama UMT, ahli-ahli Senat, pegawai-pegawai akademik serta para graduan yang diraikan, ibu bapa, para kaki tangan, dan hadirin yang dihormati sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnian dan inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul dalam dewan yang serba indah ini dan cukup bermakna. Ucapan terima kasih saya ditujukan khas buat Universiti Malaysia Terengganu kerana menganugerahkan saya ijazah kehormat yang merupakan satu penghormatan tertinggi buat saya. Alhamdulillah, di kesempatan ini syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dikurniakan, dipinjamkan dan direzekikan buat saya untuk terus menyumbang bakti kepada seluruh umat di muka bumi ini. Ia sudah tentu menjadi motivasi yang luar biasa untuk saya meneruskan komitmen dan dedikasi saya ke arah pembangunan ummah. Kepada graduan yang bakal bergraduat hari ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas buat kalian semua atas kejayaan menyempurnakan perjalanan panjang yang penuh liku dan cabaran selama menuntut di Universiti Malaysia Terengganu. Berbekalkan segulung ijazah di tangan, semoga ianya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas jerit-perit dan pahit getir yang dilalui selama kalian menuntut ilmu di UMT ini. Para graduan yang saya kasihi, tidak seperti era 70-an dan 80-an dulu, di mana peluang pekerjaan sudah tersedia menanti para graduan. Bahkan waktu tersebut, seorang graduan boleh memilih beberapa tawaran kerja. Saya percaya para graduan hari ini sedar akan realiti persaingan yang semakin sengit di pasaran kerja ketika ini. Isu ini bukan sahaja menjadikan kebimbangan dalam kalangan graduan di Malaysia, tetapi juga mereka di negara-negara berpendapatan tinggi, di rantau Amerika Utara, Eropah, termasuk negara maju dan sedang membangun yang lain. Keadaan ini adalah hasil gabungan beberapa faktor. Antara faktor utama yang menyebabkan keadaan ini termasuk globalisasi industri
dan kemajuan teknologi yang membolehkan otomasi tugas yang lebih besar dengan keupayaan untuk bekerja dari mana-mana saja. Aliran global ini telah berkembang sejak beberapa ketika, tapi ia telah dipercepatkan oleh pandemik global COVID-19. Seperti kata pepatah, peluang sentiasa ada dan menonjol dalam kesusahan. Hari ini, kita rakyat Malaysia juga boleh bekerja dan menjalankan perniagaan dengan syarikat antarabangsa sambil masih kekal di rumah. Apa yang penting adalah kita harus mempunyai kemahiran, ketabahan minda, sikap dan keazaman untuk berjaya. UMT telah melengkapkan diri anda dengan ilmu pengetahuan di dalam bidang pilihan. Walaupun kemahiran teknikal ini penting, tetapi ia hanyalah sebagai pengetahuan asas dan tidak mencukupi. Anda harus bersedia untuk melengkapkan diri dengan keberanian dan keyakinan bagi menghadapi dunia dan merebut peluang yang ada. Dunia di luar sana ibarat pertandingan sukan antarabangsa, di mana yang terpantas, terkuat, yang paling cergas dan paling inovatif akan mencapai kejayaan dan pengiktirafan. Satu petikan yang saya pernah baca, senjata paling maut yang boleh anda bawa ke dalam pertempuran atau persaingan ialah persediaan. Menyedari akan hal ini, para graduan perlu berfikiran terbuka dan berlapang dada dalam merebut peluang yang ada untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan kehendak industri. Jadikan pekerjaan pertama sebagai peluang untuk belajar dan sebagai batu loncatan untuk anda melangkah lebih jauh ke arah pekerjaan yang lebih baik. Mengimbau kenangan saya, bergraduat dengan berbekalkan segulung ijazah sarjana muda ekonomi dari Monash University, perjalanan kerja saya bermula sebagai seorang juru audit di sebuah firma perakawanan antarabangsa yang dikenali sebagai Pitt Maui Mitchell & Co. Kini dikenali sebagai KPMG. Mulanya di Melbourne dan selepas itu di Kuala Lumpur. Setelah berkhidmat selama 5 tahun dan berbekalkan pengalaman, saya mula mengatur langkah dan keluar dari zon selesa untuk menimba pengalaman di beberapa institusi berbeza, termasuk perbankan, pelaburan, telekomunikasi, otomotif, pembuatan dan pengurus dana institusi dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Dengan izin Allah SWT juga, saya telah diamanahkan oleh Pentadbiran Negara untuk mengemudi pemulihan dan pembangunan Bursa Saham Kuala Lumpur ataupun BSKL ketika mana Malaysia dilanda krisis kewangan Asia pada tahun 1997 dan kemelesetan ekonomi yang teruk pada tahun 1998. Dalam tempoh mencabar itu, pengalaman kerja dan pengurusan yang saya kumpul melalui penglibatan dalam sektor korporat dan perbankan pelaburan memberi keyakinan untuk menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi eksekutif Bursa Malaysia sehingga bulan Februari 2004. Selepas perkhidmatan tersebut, di antara lain, saya turut diberi kepercayaan oleh Kementerian Kewangan untuk menyumbang pengetahuan dan pengalaman melalui pelantikan sebagai ahli lembaga pengarah khazanah Nasional Berhad dan kumpulan wang simpanan pekerja. Para graduat yang saya kasihi, saya berpaut teguh pada prinsip diri bahawa kegagalan itu bukanlah satu pilihan. Failure is not an option. Namun, realiti yang menyedihkan ialah kehidupan kita ini ada pasang surutnya. Ada ketikanya dalam hidup ini, seseorang akan menghadapi kekecewaan maupun kegagalan. Tetapi, apa yang menentukan masa hadapan kita adalah bagaimana kita bangkit semula selepas kejatuhan itu. Malah, setengah orang yang paling berjaya di dunia pada hari ini sebenarnya telah melalui banyak pengorbanan dan kegagalan yang besar sebelum mereka mengecapi kejayaan sekarang. Mungkin ada yang beranggapan bahawa kegagalan itu
cukup menyeksakan, namun hikmahnya tersirat 1000 makna. Perjalanan hidup selepas graduate dan perjuangan membangunkan institusi-institusi penting dalam negara sudah tentunya tidak sunyi dari pengorbanan dan cabaran yang terpaksa diharungi. Yakinlah, kisah suka duka pengorbanan dan rintangan yang bakal anda tempuhi akhirnya menjadi satu lakaran lukisan yang indah dipandang apabila anda tiba di puncak kejayaan kelak. Para graduan yang dikasihi, hari ini pasti akan dikenang selamanya. Tapi janganlah ia sekadar dikenang. Jadikan hari ini sebagai titik permulaan kalian untuk memberi manfaat sebanyak kepada keluarga, kepada bangsa dan kepada tanah air. Menamatkan pengajian di universiti dan memperoleh segulung ijazah ia bukanlah garis penamat bagi graduan untuk terus belajar sehingga ke peringkat tertinggi. Konsep pembelajaran sepanjang hayat perlu dipeluk, dihayati dan diamalkan. Proses pembelajaran ini tidak semestinya bersifat formal, tetapi boleh juga berlaku dalam konteks tidak formal yang dapat memperkukuh kemahiran insaniah, sasiah dan kepribadian diri. Cabaran ekonomi dan pandemik yang masih belum berkesudahan sudah pasti menuntut ketahanan mental dan spiritual yang tinggi demi majukan diri, bangsa dan agama. Saya juga menyeru graduan-graduan untuk menjadi bukan sahaja academically smart, tetapi juga menjadi street smart. Zaman ini adalah waktu kalian menggembleng segala idea dan inovasi bagi memimpin masyarakat. Anda sebagai golongan muda adalah ejen pembawa pembaharuan. Sesungguhnya, cabaran dunia globalisasi masa kini memerlukan kita menjadikan lebih berdaya saing, inovatif dan kritis dalam meniti arus kehidupan. Tambahan lagi, para graduan juga perlu menyemai nilai-nilai kepribadian yang unggul seperti budaya hormat menghormati, kebolehan menyesuaikan diri dan menjaga etika dalam pelbagai aspek seperti etika berpakaian, etika dalam pertuturan, dan etika dalam berurusan, supaya anda boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama insan-insan hebat yang telah berjaya mengukir nama di persada antarabangsa. Jadilah warga yang berguna pada watan hendaknya. Sebagaimana moto UMT yang seringkali dilaung-laungkan itu, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat. Maka begitulah juga harapan saya, semoga graduan ini, hadapan saya hari ini akan terus maju dan bersedia untuk menyumbang dan berbakti kepada UMT dalam meneroka pelbagai ilmu merintasi dunia. Setiap graduan ialah alumni kepada universiti atau alma mater masing-masing. Justru, alumni mesti menjadi sebuah keluarga yang kuat. Faktor ini sebenarnya dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan menyumbang kepada pembangunan dan kelestarian universiti. Alumni yang kuat akan berupaya membantu alma mater mereka dengan lebih berkesan melalui pelbagai cara. Ini termasuk memberi sumbangan kepakaran, khidmat nasihat, kewangan, beasiswa, membuka ruang kerjasama universiti dan berpelbagai jaringan komuniti dengan kesejahteraan rakyat. Saya mengharapkan agar semua graduan untuk cuba sebaik mungkin mencurahkan kepakaran, tenaga serta buah fikiran kepada UMT khasnya dan kepada negara Malaysia. Amin. Oleh itu, saya doakan UMT dan para pensyarah serta graduannya mampu memainkan peranan yang penting demi mencapai kejayaan dalam pembangunan sasiah diri dan mencapai kejayaan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nasihat saya untuk semua, jangan terlalu memikir soal pangkat dan jawatan, kerana sesungguhnya apa yang lebih penting adalah tugas yang diamanahkan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dan sempurna demi agama, bangsa dan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, hari ini saudara-saudari menerima ijazah masing-masing.
Memang sepatutnya saudara-saudari bergembira dengan kejayaan masing-masing dan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada saudara-saudari. Kepada semua graduan, setinggi tahniah atas kejayaan besar ini dalam hidup kalian. Semoga lebih banyak lagi kejayaan besar akan menjelma dalam kejayaan dalam hidup kalian. Saya ingin mengakhiri ucapan saya pada hari ini yang sangat istimewa ini dengan mengajak semua di dalam Dewan ini untuk membulatkan tekad, berusaha keras menjadikan Universiti Malaysia Terengganu sebagai peneraju bidang ilmu kelautan dan lain-lain bidang berkaitan. Di samping memberi penekanan terhadap pembinaan sahsiah yang tinggi dan mengukuh jati diri, bakal graduan yang seterusnya akan menyumbang kepada kejayaan negara. Saya ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah ini. Ucapan ini tidak akan lengkap jika tidak sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada UMT, terutamanya Lembaga Pengarah Universiti dan Senat Universiti. Saya berasa terharu dan menganggap pengiktirafan ini bukannya semata-mata untuk diri saya, tapi juga kepada semua yang telah membantu dan bekerjasama dengan saya selama ini. Terima kasih semua, terutama kepada isteri dan keluarga tercinta yang telah bersama-sama mendukung cita-cita murni sehingga ke hari ini. Tanpa sokongan padu daripada mereka, tidak mungkin mencapai apa yang telah saya kecapi pada masa sekarang. Akhir kata, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri